الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأنت بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Okey, sila. Kemampuan malaikat. Muka surat apa tadi? Muka surat berapa? 334. Okey, terus. Malaikat mempunyai kemampuan untuk menjelma dalam berbagai bentuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamattala laha basharan sawiyya." Maksudnya, kemudian Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya dari mereka. Lalu kami hantarkan kepadanya roh dari kami. Lalu ia menyamar diri sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Jadi Maryam ni siapa Maryam? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Siapa ibu kepada Maryam? Dan siapa ayah kepada Maryam? Itu dah kita sebut lah. 2-3 kali juga. Ada riwayat menyebut Hamnah, ibu kepada Maryam. Ayah kepada Maryam? Imran. Bila ibu dia bernazar, bila dapat anak ni nak jadikan khodam ataupun kita jadikan syiak di Baitul Maqdis, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahirnya Maryam bukan lelaki. Biasanya yang jadi syiak ni adalah orang lelaki. Jadi bila letak Maryam sebagai seorang perempuan di Baitul Maqdis ini, lalu dia buat hijab. Apa makna hijab di sini? Buat tabir ataupun langsir ataupun dinding untuk dia nak dia elak ataupun nak selindungi daripada dilihat ataupun terdedah tentang aktiviti perbuatan dia kepada orang ramai. Sebab dia seorang perempuan, dia kena jaga aurat dia kena jaga maknanya kehormatan dia, lalu dia buat langsir supaya orang tak nampak. Maka dia duduk di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam waktu yang sama dia membersihkan masjid, jadi syiak kepada masjid, syiak di dalam masjid. Lalu kami utuskan kepadanya ruhana. Apa makna ruh di sini? Iaitu malaikat Jibril. Dia menyerupai seorang manusia, bentuk yang sempurna. Ayat ini menjadi dalil, menjadi bukti hujah bahawa malaikat ni asal-asal dia berada di alam, dia berada di alam ghaib kan, yang tidak dapat diketahui, dikesan bagaimana bentuk malaikat. Kita tak tahu, kecuali apa yang disebut dalam hadis ni lah. Dia ada sebut dalam hadis ada yang 2 sayap sampai 600 sayap kan. Di sudut hakikat yang realiti yang sebenarnya kita tak tahu bagaimana kedudukan dia apabila dia berada di alam ghaib. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia menjelma sebagai seorang manusia, rupa dia sebiji manusia. Malaikat ini tadi. Jadi menunjukkan bahawa malaikat ini dia boleh menjelma berbentuk kepada makhluk-makhluk yang lain. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Maksudnya, dan mereka pula menyifatkan malaikat yang menjadi hamba Allah yang pemurah itu jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu?
akan dituliskan kata-kata mereka, dan mereka akan ditanya kelak dan akan menerima balasannya. Mereka tu siapa? Maknanya orang kafir. Mereka menyebut, mensifatkan malaikat yang menjadi hamba Allah Ta'ala itu, yang pemurah itu, jenis perempuan. Bila kata jenis perempuan, manusia yang kafir menganggap malaikat itu perempuan. Bila kata perempuan, mereka pernah lihat tak bentuk kejadian malaikat tu? Maknanya tak pernah lihat kan? Tak pernah lihat bagaimana mereka boleh membuat anggapan, tuduhan, dakwaan malaikat itu perempuan. Sebab ini berkaitan dengan isu-isu yang kita pelajari sebelum ini. Di dalam masalah akidah, masalah keimanan, masalah kepercayaan, dia mesti dibuktikan dengan dalil. Jadi bila kita tak nampak berkaitan dengan isu akidah ni, kita serah kepada Allah. Bila membuat sesuatu tuduhan, perlu tuduhan itu disokong dengan bukti. Nak menentukan kedudukan malaikat, lelaki kan perempuan ke, mesti perlukan kepada bukti, kepada dalil sebagai sokongan terhadap dakwaan kita. Apatah lagi kita nak menentukan tentang zat ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata di sini, dan mereka pula mensifatkan malaikat yang menjadi hamba Allah Ta'ala pemurah itu jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Ketika Allah Ta'ala buat malaikat, mereka tengok tak? Mereka sini orang kafir. Akan ditulis kata-kata mereka. Setiap kata-kata manusia ni akan ditulis sebagai bukti. Allah Ta'ala nak bercara di akhirat besok. Dan mereka akan ditanya kelak, dan akan menerima balasan. Wa yus'alun. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut yus'alun dengan tus'alun. Kalau yus'alun, mereka akan ditanya. Kalau tus'alun, kamu akan ditanya. Kita tak berhak, tak layak sekali-kali kita nak tanya Allah, kenapa begini. Kenapa Allah Ta'ala buat begini, kenapa buat macam ni, kenapa orang ni masuk syurga, kenapa orang ni masuk neraka. Sekali-kali soalan itu tidak layak bagi kita nak tanya Allah. Dan manusialah, kitalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu kita ikut sahaja apa yang disebut, apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Mereka bergerak dengan kelajuan yang luar biasa, malah lebih laju daripada kelajuan cahaya dan bunyi yang dapat dicapai oleh manusia. Sebab itu kita tengok Nabi tu naik, yang dibawa oleh burak tu kan, laju. Bukan binatang biasa tu. Kelajuannya tak dapat dijangkau oleh ilmu, maklumat, pengetahuan manusia. Dan malaikat ini bila dia berpindah, dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Contohnya kita duk baca hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tu kan, yang malaikat silih berganti tu. Macam mana daripada langit turun ke bumi. Hari-hari macam tu. Dari yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala, jaga di waktu malam, turun sampai ke asar. Subuh besok dia naik balik. Kan jarak daripada bumi ke langit tu jauh. Waktu langit pertama, kedua, ketiga sampai ke tujuh, lagi jauh. Macam mana dia turun dengan begitu pantas, naik juga dengan begitu pantas. Jadi dalam Quran dan hadis menceritakan bagaimana kemampuan, bagaimana kehebatan satu jenis makhluk yang nama malaikat ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Okey, terus. Apabila ada seseorang bertanya Rasulullah SAW tentang satu soalan, malaikat terus menjelma kepada Rasulullah SAW sebaik sahaja soalan tersebut selesai ditanyakan kepada baginda, dan membentangkan jawapannya kepada baginda SAW. Malaikat yang jawab tu, maknanya malaikat apa dia? Jibril. Daripada langit pantas turun, bertemu dengan Rasulullah, bagi jawapan, bagi maklumat kepada Rasulullah untuk menjawab persoalan yang berbangkit. Orang tanya masalah roh, masalah haid, masalah anfal, tanya terus mari muncul dekat Rasulullah, bagi jawapan kepada Rasulullah. Maknanya di situ menunjukkan kepada kita pergerakan mereka daripada satu tempat ke satu tempat itu mengambil masa yang sangat singkat. Okey, terus. Sifat malaikat, mereka sangat mulia dan sangat kuat berbakti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, bi'aidi safara kiramin barara. Maksudnya, terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari lauh mahfuz. Malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Ilmu malaikat, malaikat juga mempunyai ilmu yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka,
namun ilmu mereka tidaklah sama dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Maksudnya, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepadanya malaikat. Lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jurulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey. Malaikat adalah merupakan hamba Allah Ta'ala yang patuh dan taat. Dan juga malaikat ini adalah makhluk yang mulia. Antara kedudukan malaikat dengan manusia, yang mana lebih mulia? Malaikat kan manusia? Manusia. Apa dalil yang mengatakan manusia lebih mulia daripada malaikat? Apa dia? Yang manusia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan, kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia selain daripada untuk beribadat, Allah Taala akan bagi habuan, bagi hadiah. Malaikat ini dijadikan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kebaikan mereka dengan syurga, tak sebagaimana golongan jin dan juga manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan jin dan manusia untuk tunduk. Hasil daripada ketundukan tersebut Allah Taala bagi balasan, bagi habuan, hadiah, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Malaikat yang masuk dalam syurga bukan untuk mendapat ganjaran, tetapi untuk mengawasi, melayani penghuni-penghuni syurga. Begitu juga malaikat yang masuk dalam neraka bukan untuk diseksa, tetapi untuk menerima arahan Allah Subhanahu wa taala menyeksa penghuni neraka. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadi manusia dengan sebaik-baik kejadian. Okey, terus. Tugas malaikat. Antara tugas malaikat ialah, yang pertama, menyampaikan wahyu kepada para rasul. Tugas ini dilaksanakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah, musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Maksudnya, katakanlah sesiapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan wahyu ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini diturunkan bersempena dengan keadaan orang-orang Yahudi, dia memusuhi malaikat Jibril. Malaikat lain mereka boleh terima, malaikat Jibril tak boleh terima. Mereka tak beriman, dan mereka bukan sahaja tak beriman, mereka bermusuh dengan malaikat Jibril. Sebab apa? Kalau malaikat yang menurunkan hujan, menurunkan rezeki, dia boleh terima. Malaikat yang mengawasi manusia, mereka boleh beriman dan mereka terima. Malaikat Jibril tak boleh terima. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril turun wahyu. Di antara wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan peperangan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang, padahal peperangan itu satu perkara yang kamu benci. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril, ayat peperangan. Bila peperangan, mengajak orang berperang, bermusuh, menyebabkan kematian, kemusnahan, kerosakan harta benda, kesan daripada peperangan. Ini semua angkara malaikat Jibril. Ini semua angkara malaikat Jibril. Dakwaan orang-orang Yahudi. Sedangkan malaikat Jibril, dia bukan boleh turun mana-mana ayat Quran sesuka hati tanpa kebenaran, perintah, arahan daripada Allah. Sebab Quran sendiri menyebut wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa sahaja yang diperintahkan. Dan malaikat Jibril ini sebagaimana dalam ayat-ayat yang lepas yang telah kita baca, dia tak akan turun
sesuka hati, sewenang-wenangnya tanpa arahan. Begitu juga mana-mana ayat yang nak diturunkan, yang nak disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, sama ada ayat berkaitan dengan peperangan, puasa, zakat, haji dan sebagainya, semua atas arahan Allah Ta'ala. Hari ni, hari berapa hari bulan, masa bila, ketika bila, waktu bila, tamu turun, ayat ni. Arahan Allah. Jadi mereka ni marah kepada malaikat Jibril. Kerana malaikat Jibril menurunkan wahyu, sebahagian daripada bentuk wahyu itu adalah wahyu-wahyu yang berkaitan dengan peperangan. Ayat-ayat Quran yang memerintahkan supaya berperang. Okey, terus. Setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW, wahyu terputus dan tugas malaikat Jibril alaihissalam dikira sudah selesai. Jika ada seseorang yang mengaku bertemu dengan malaikat Jibril selepas itu, dia jelas berdusta. Dia hanya bertemu dengan syaitan atau jin yang mengaku sebagai malaikat. Habislah tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu ni, habis, selesai setelah berlakunya kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sebab dia hanya ditugaskan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya wal Mursalin, kesudahan para Nabi dan juga para Rasul. Bila Nabi SAW wafat, maka tugas dia dah tak ada. Jadi kerana di sana masih, sehingga zaman kita sekarang ni pun ada lagi orang mendakwa, ada pihak, ada individu yang diturunkan wahyu. Bila diturunkan wahyu mesti melalui perantaraan malaikat Jibril, maka dakwan itu ditolak. Kerana Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir, maka bila dia wafat, malaikat Jibril tak turun dah. Kerana tugas urusan malaikat Jibril ini adalah menurunkan wahyu. Okey, terus. Yang kedua, menurunkan hujan dan memberikan kehidupan di muka bumi. Tugas ini dilakukan oleh malaikat Mikail atau Mikal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah 'aduwwun lil kafirin." Maksudnya, barang sesiapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikal, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Kalau mana-mana orang memusuhi salah seorang malaikat, dia kira memusuhi semua malaikat, dan sekaligus dianggap memusuhi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab Allah Taala yang perintahkan malaikat Jibril itu menurunkan wahyu. Begitu juga mana-mana manusia yang menolak salah satu daripada nabi. Nabi lain semua dia terima, Nabi Muhammad saja dia tak terima. Nabi Muhammad dia terima, Nabi Isa saja dia tak terima. Semua nama nabi-nabi diterima, diimani, dipercayai. Nabi Yahya sahaja dia tak terima, pun sama. Sebab itu orang Islam diajar kepada kita, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membezakan di antara mana-mana nabi. Maknanya kita kena terima semua, kerana mereka adalah semua rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Daripada kalangan malaikat tak boleh kita pilih-pilih untuk diimani, sebahagian yang lain kita tolak. Begitu juga daripada kalangan nabi-nabi, kita pilih mana-mana nabi yang sesuai, yang kita setuju, nabi-nabi yang lain kita tolak. Sebab itu orang Nasrani, ahli kitab, di antaranya iaitu Raja Najasyi. Bila Ja'far bin Abi Talib yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW pergi bertemu dengan dia, baca ayat Quran di dalam surah Maryam, lalu Raja Najasyi ini rasa kagum, hairan, pelik. Pertamanya dia tahu bahawa Nabi Muhammad telah muncul, dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan sahaja pengikutnya mengiktiraf, mengimani, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dah bahkan menerima semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuk Nabi Isa AS. Nabi Isa ini diimani oleh orang-orang Nasrani. Jadi Raja Najasyi ini terkejut bila Ja'far bin Abi Talib baca Al-Quran, dan dia menangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Selama ni dia duk tunggu bilakah munculnya nabi akhir zaman. Tunggu, akhirnya muncul dalam keadaan dia tak sedar. Lalu bila Ja'far bin Abi Talib ni baca ayat Quran di dalam surah Maryam, menceritakan tentang kenabian Nabi Isa AS,
bahawa orang Islam juga selain daripada tidak terima Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, terima juga Nabi-Nabi yang terdahulu termasuk Nabi Isa. Lalu Raja Najasyi ini menangis kerana telah terserlah kebenaran di hadapannya. Akhirnya dia beriman kepada Nabi. Nabi tak sempat nak bertemu dengan dia. Tak lama selepas daripada tu, dapat pengkhabaran, dapat maklumat dia meninggal dunia. Nabi pun tak sempat lah daripada Madinah ni nak bergegas pergi ke Habsyah. Pada masa itulah Nabi SAW sembahyang jenazah Raja Najasyi ini disebut dengan sembahyang apa? Sembahyang ghaib, iaitu satu jenis sembahyang jenazah yang mayat tidak ada di hadapan kita. Jadi oleh kerana itu sehingga sekarang lah disyariatkan kita ada sembahyang ghaib selain daripada keadaan kita sembahyang jenazah biasa, dinamakan sembahyang ghaib. Okey, terus Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Baina rajulun bi falatin min al-ardi fasami'a sautan fi sahabati nisqi hadifata fulan. Fatanaha dhalika as-sahabu fa'afrawa ma'ahu fi haratin فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء." Maksudnya, ketika seseorang lelaki berada di tengah lapang gurun, dia mendengar suara di awan, "Siramlah kebun fulan." Maka menjauhlah awan tersebut, kemudian menumpahkan air di suatu tanah yang berbatu hitam. Maka saluran air di situ dari saluran-saluran yang ada telah membuatkan air seluruhnya. Yang ketiga, menyiapkan tiupan sangkakala yang menandakan hari kiamat telah tiba. Sebahagian daripada tugas malaikat menurunkan hujan. Hujan itu menyiramkan tanam-tanaman. Itu sebahagian daripada tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat. Okey, terus. Tugas ini kebiasaannya dikaitkan dengan malaikat Israfil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd. Wa nufikha bis-suri fajama'nahum jam'a." Maksudnya, kami biarkan sebahagian mereka pada hari itu terombak-ambing bersama sebahagian yang lain. Kemudian ditiuplah asur, lalu kami kumpulkan mereka seluruhnya. Yauma idzin, pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Bila ditiup sangkakala ni, sebagaimana riwayat yang lepas kita dah baca, semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama di sini, sebahagian daripada kitab tafsir menyebut mati tu sebab apa mati? Sebab tiup tu tahu. Kesan daripada tiupan tu sebab apa? Yang pertamanya kerana bunyi suatu suara yang sangat kuat. Yang kedua kerana takut. Tiup tu jadi perasaan jadi takut, menyebabkan manusia mati. Hasil daripada suara yang kuat. Kita dengar suara lintah, petir pun kuat jadi takut kan? Gegaran, gempa bumi, takut. Jadi tiupan sangkakala bagaimana bunyinya kita pun tak tahu, sehingga menyebabkan manusia mati. Wallahu a'lam macam mana bentuk bunyi, kita tak pernah dengar sekarang ni. Sebab berlaku tiupan itu apabila berlakunya kiamat. Okey, terus. Yang keempat, mencabut nyawa manusia. Ia merupakan tugas malaikat maut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Maksudnya, katakanlah, malakul maut lah yang diberikan tugas untuk mewafatkan kamu sekalian. Kemudian hanya pada Tuhan kamu akan dikembalikan. Okey. Sebahagian daripada tugas mereka ni tarik atau mencabut nyawa manusia. Bila cabut nyawa manusia, maknanya matilah. Manusia tu dimatikan. Kemudian hanya pada Tuhan kamu akan dikembalikan. Kita akan jumpa dua lafaz ataupun sirah dalam Quran ni, turja'un dengan yurja'un. Bila kembali dia tak kata tarji'una ataupun yarji'una. Yarji'una, mereka akan kembali bertemu dengan Allah. Kalau tarji'una, kamu kembali bertemu dengan Allah. Kita akan jumpa ayat yurja'un, mereka dikembalikan. Turja'un, kamu akan dikembalikan. Maksudnya ketika nak bertemu dengan Allah, manusia akan dipaksa kembali
Semua orang tak nak bertemu dengan Allah, takut. Tak nak bertemu dengan Allah. Malaikat akan heret manusia seorang-seorang pergi menghadap Allah Ta'ala untuk disoal siasat. Ditanya, dihisap segala amalan mereka. Orang jadi takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni. Sebab tu dalam Quran, dia dalam bentuk disebut majhul. Kamu dikembalikan ataupun mereka dikembalikan. Dikembalikan dengan maksud dipaksa kembali bertemu dengan Allah. Okey, terus. Nama malaikat Israel tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya berasal daripada berita Israeliat. Yang kelima, menjaga pintu syurga. Tugas ini dilakukan oleh malaikat Ridwan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha." Kalau ada tanwin, isim nakirah yang ada tanwin. Tanwin itu fathah, zumara kita baca. Kalau dia dhammah, zumar sahaja ataupun kasrah. Okey, terus. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke dalam syurga berombak-ombak pula. Hingga apabila mereka mendatangi syurga itu dalam keadaan pintu berombong-rombongan maknanya berkumpulan-kumpulan. Okey, terus. Hingga apabila mereka mendatangi syurga itu dalam keadaan pintu-pintunya telah terbuka, berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan ke atas kalian. Kalian telah suci, masuklah ke dalam syurga ini, kalian kekal di dalamnya. Maknanya malaikat yang menjaga pintu syurga itu sambut dengan muka yang manis, dengan bahasa yang lembut, untuk menyenangkan penghuni-penghuni syurga. Sebelum masuk tu dia beri layanan sambutan yang sangat hebat. Sebaliknya yang jaga neraka, muka malaikat masamnya bengis, mengeluarkan kata-kata kesat untuk menakutkan penghuni neraka sebelum mereka diseksa lagi. Tapi Allah Ta'ala jadikan malaikat yang jaga syurga ni dengan lemah lembut. Sebelum manusia dapat mengecapi, menikmati nikmat-nikmat syurga, nak masuk dalam syurga pun dalam keadaan dah seronok. Ada hadis yang pernah selalu kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Manusia yang terakhir sekali masuk syurga kan, dia kata, "Ya Allah, palingkanlah aku daripada neraka. Dengan aku menghadap neraka ini, aku mendapat satu penyiksaan, penderitaan, kesusahan, kesulitan, menakutkan aku. Palingkan aku daripada syurga." Allah Ta'ala kamu nak tanya, kamu nak minta yang lain tak? Tak nak minta yang lain, kata. Lalu dipalingkan ke arah syurga. Dipalingkan dari neraka ke arah syurga. Bila dia tengok syurga, dia nak duduk dekat pula. Dia kata, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan syurga." Allah Ta'ala kata, tadi minta macam mana? Nak paling daripada neraka saja. Dia kata nak dekat dengan syurga saja. Allah Ta'ala kata tak nak minta yang lain, tak nak minta yang lain. Bila dia di dekat dengan syurga, duduk di bawah sepohon pokok yang sangat rendang, dekat dengan syurga tu dia nampak bagaimana penghuni-penghuni syurga menikmati nikmat-nikmat syurga. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga pula. Allah Ta'ala kata, "Ma aqdara ibnu Adam." Alangkah mungkir janjinya oleh anak Adam ni. Dulu dia kata nak paling daripada neraka saja, bila dah paling ke syurga, nak masuk syurga pula. Lalu bila Allah Ta'ala cerita suasana macam tu, dalam hadis riwayat Muslim kata Allah Ta'ala ketawa. Bila Allah Ta'ala ketawa, Nabi pun ketawa. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni pun ketawa. Ada soalan, adakah ketawa Allah dengan ketawa Nabi sama? Adakah Nabi menyamakan ketawa dia dengan ketawa Allah? Adakah sahabat ni ketawa sama dengan Nabi? Sudah tentu mukhalafah semua. Kalau sahabat dengan Nabi pun ketawa tak sama, sebab Nabi ni tak ketawa berbahak-bahak. Dia hanya nampak nawajis, senyum, dia senyum, dipanggil apa? Senyumnya kembang, senyum melerik. Kita kata senyum sampai ke pangkai telinga kan. Nabi senyum je. Itu tawa Nabi. Bukan kau macam kita buat lawak kan. Orang ketawa, orang buat lawak kita ketawa kan macam tu. Sama-sama manusia pun ketawa berbeza, tak sama. Apatah lagi Allah Ta'ala. Jadi di sini adakah Nabi ni menyamakan dia dengan Allah? Allah Ta'ala ketawa, dia ketawa. Jadi semua mukhalafah. Okey, terus. Menurut Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, penjaga syurga adalah malaikat bernama Ridwan, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam beberapa buah hadis yang sahih. Yang keenam, menjaga neraka. Tugas ini dilakukan oleh malaikat Malik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wanadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk."
qala innakum makithun. Maksudnya, mereka penduduk neraka memanggil, wahai Malik, berikanlah Tuhanmu mematikan kami, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami. Malik menjawab, kamu semua akan tetap tinggal di neraka. Yang ketujuh, mengazab dan menyiksa penghuni neraka. Tugas ini dilakukan oleh malaikat Az-Zabaniyah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sanad'u Az-Zabaniyah. Maksudnya, kelak kami akan memanggil Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah terdiri daripada 19 malaikat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar, 'alaiha 19. Maksudnya, kelak aku akan memasukkannya dalam sakar. Tahukah engkau apa itu sakar? Neraka yang tidak menyisakan dan tidak boleh meninggalkan para penghuninya, lagi membakar kulit-kulit manusia. Di atasnya terdapat 19 malaikat. Jadi dalam ayat ini menyebut membakar kulit-kulit manusia. Jadi bentuk siksaan neraka ni macam-macam jenis. Ada jenis yang bakar kulit, ada yang makan buah zakum, ada yang potong lidah, ada yang ditarik ubun-ubun, sumbat benam dalam neraka, macam-macam bentuk. Berbagai-bagai bentuk dan keadaan siksaan itu nak menggambarkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya siksaan yang berlaku kepada penghuni-penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, seringan-ringan siksa neraka, rajulun mutana'alun bina'laihi hatta yaghli minhuma dimahu. Seorang yang diberi pakai kasut neraka, kepanasan tapak kasut itu menggelegak kepala dia. Itu yang paling ringan. Hak berat lagi macam mana tak tahu. Hak paling berat adalah dikenakan kepada orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Ta'ala yang paling bawah sekali. Tempat yang paling panas. Seringan-ringan neraka pun tak boleh nak dibayangkan bagaimana bentuk siksaannya, azabnya, derita dan sesaranya, apatah lagi seberat-berat siksa neraka. Biasanya para ulama bila menceritakan tentang siksa neraka, bila mereka membaca ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW, mereka menyebut na'udzubillahi min zalik ataupun wa'ayyazabillah. Jauhkanlah kami daripada yang demikian itu. Doa. Sebut neraka ni doa minta jauh. Sebut syurga ni minta kita dijadikan sebahagian daripada penghuni syurga. Hadis yang selalu kita baca, saya nak ulang lagi sebab untuk memberi tazkirah, peringatan, kesedaran, keinsafan dalam diri kita. Abu Hurairah, Hanzalah tu bila dia jumpa Abu Bakar, dia kata nafaqah Hanzalah. Lalu Abu Bakar pelik lah, macam mana seorang sahabat yang baik ini mengaku kata dia munafik. Dia tak boleh nak selesai isu soalan yang dibangkitkan oleh Hanzalah. Bawa jumpa pula Rasulullah. Dia kata, wahai ya Rasulullah nafaqah Hanzalah, wahai Rasulullah, telah jadi munafik seorang sahabat kamu yang nama Hanzalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia kata bila dengar ceramah Rasulullah, baca Quran, Rasulullah duk cerita syurga neraka, ka'annahu ra'yal aini. Dia nampak macam syurga neraka ada di depan. Bila cerita syurga, terbayang-bayang nikmat syurga macam mana, bagaimana aura yang dibangkitkan oleh Rasulullah tentang nikmat syurga. Sahabat ni macam beria-ria nak masuk syurga ketika disampaikan, tergila-gila nak masuk syurga, begitu semangat, begitu gairah nak masuk syurga bila cerita tentang nikmat syurga. Bagaimana bayangan yang dapat ditarik oleh Rasulullah sehingga orang begitu nak syurga bila diceritakan kepada sahabat. Sebab Rasulullah nampak malam Isra' Mi'raj, lepas tu dia nampak ketika sembahyang gerhana matahari. Sebut neraka pula, gerum, pucat para sahabat ni. Sebab tu Rasulullah ni, sebab apa dia dapat tarik tentang kecintaan nak masuk syurga dan perasaan takut kepada neraka, sebab dia cerita dengan perasaan kerana dia pernah melihat. Dia pernah lihat syurga neraka, dibayangkan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala, dibayangkan, didedahkan, dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, dia nampak. Menyebabkan dia tengok tu dia takut, dia cerita pun dengan perasaan. Macam orang pernah tengok hantu. Tadi semalam tadi pukul 2 pagi dia lalu kat kubur nampak hantu. Dia cerita tu dengan peluhnya, dengan takutnya, kembang bulu roma. Orang yang kedua pula dia kata, hantu, dia kasi orang tua-tua dulu cerita ada hantu kalau saya ni. Dia cerita pun dalam senyum, dia tak pernah tengok. Dia tak dapat menarik perasaan orang sebab dia tak pernah tengok. Rasulullah ni dia pernah tengok. Sebab tu orang dengar dia cerita ni, ka'annahu ra'yal ain,
seolah-olah macam nampak di hadapan mata. Okey, terus. Yang ke-8, memikul arash. Malaikat ini dikenali sebagai hamalah al-arsh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim 'adzabal jahim." Maksudnya, para malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya dan memintakan keampunan bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Hindarkanlah mereka daripada azab neraka jahim." Hamalah al-arash berjumlah 4 malaikat. Apabila tiba hari kiamat, Allah tambahkan jumlah mereka menjadi 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Maksudnya, pada hari itu terjadilah hari kiamat, maka terbelahlah langit, kerana langit pada hari itu menjadi lemah. Para malaikat berada di berbagai-bagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat memikul arash Tuhanmu di atas mereka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.